Harga flat jualan semula naik 0.9% pada 3 bulan pertama tahun ini merosot berbanding kenaikan 2.3% yang dicatatkan pada suku sebelumnya. Perakaan awal menunjukkan ia adalah peningkatan paling kecil bagi tempoh 3 bulan sejak 10 bulan yang lalu. Jumlah penjualan flat HDB jualan semula adalah 1% lebih tinggi berbanding tempoh yang sama tahun lalu. HDB menyatakan ia akan menawarkan lebih banyak flat bina ikut tempahan BTO pada bulan-bulan mendatang dengan sekitar 5,400 unit baru akan ditawarkan bulan depan. Dalam pasaran hartanah privat, unjuran rasmi menunjukkan harga mencecah paras tertinggi selepas meningkat pada kadar lebih rancak iaitu 3.2% pada suku pertama tahun ini. Namun, kadar penjualan jatuh 8% berbanding suku sebelumnya dan 38% berbanding tahun sebelumnya. Para pengamat percaya para pembeli mungkin terjejas dengan kadar faedah yang semakin menjulang serta harga rumah yang terus meningkat. Syarikat-syarikat bioperubatan Singapura dijangka dapat mengekspor lebih banyak produk farmasutikal masing-masing dan dengan lebih meluas lagi. Syarikat logistik dan pembungkusan Terma VaQTech akan meluaskan operasinya di sini dan menggandakan kapasitinya untuk mengeluarkan 50,000 kotak suhu terkawal. Vaksin-vaksin COVID-19 diangkut ke serata dunia menggunakan kotak-kotak seperti ini yang mampu menampung sehingga 150,000 dos vaksin. Syarikat VaQTech sudah memindahkan hampir 2 bilion vaksin COVID sejauh ini. Kotak-kotak khas ini mampu mengekalkan ubat-ubatan dan vaksin pada suhu serendah 50 darjah Celsius di bawah sifar sehingga 10 hari. Lantaran itu, produk-produk farmasutikal termasuk insulin dan juga organ tubuh boleh dikekalkan dalam keadaan sejuk tanpa memerlukan kuasa elektrik luaran. Dengan menambah kapasiti pengeluaran kotak-kotak ini kepada sebanyak 50,000 setahun, ia dijangka membantu lebih 100 syarikat jagaan kesihatan dan farmasutikal dalam mengekspor produk-produk sensitif suhu ke serata dunia. Mengikuti bengkel dan kelas pakar atau masterclass serta peluang-peluang menjalin rangkaian kerja. Itulah antara pelbagai sumber yang boleh diakses para pekerja bebas dan para usahawan menerusi satu pusat sumber yang baru di kendalian Lembaga Perpustakaan Negara NLB. Dipanggil launch, pusat sumber itu akan mula dibuka Rabu ini di Perpustakaan Daerah Punggol. Di ruang ini misalnya latihan kecelikan niaga dan program pementoran akan dijalankan. Ruang bersama ini akan menghubungkan para pengguna dengan pakar-pakar. Mereka dalam sektor persembahan seni dan F&B menyatakan pada sebegini penting bagi peningkatan kemahiran. Golongan itu merupakan antara sekitar 20 peserta yang hadir dalam preview pusat ini siang tadi. Menteri Negara Kanan Perhubungan dan Penerangan Tan Kiat Hau berkata ruang ini sejajar dengan tunggak melengkapkan di bawah gerakan Melakar Hala 7 SG. Ia memberi tumpuan kepada menyediakan semua rakyat Singapura dengan peluang untuk berkembang maju tidak kira dari mana mereka bermula. Pihak berkuasa berjaya membuat rampasan terbesar produk vape atau rokok elektronik dari sebuah gedung di Mandai. Lebih 85,000 penguap elektronik dan komponen berkaitan disita Penguasaan Sains Kesihatan HSA semasa satu serbuan Rabu lalu. 5 suspek berusia antara 20 hingga 33 tahun ditangkap dalam serbuan itu yang berlangsung lebih 3 hari. 6 suspek lain pula ditahan kerana didakwa memperdagangkan produk vape. Rampasan kali ini melepasi rekod 2021 apabila hampir 60,000 produk vape disita di Boon Lay. Ia adalah satu kesalahan untuk mengimport, mengagikan, menjual atau menawarkan untuk menjual produk-produk tembakau tiruan di sini. Sesiapa yang didapati bersalah boleh dikenakan hukuman penjara maksimum 12 bulan dan didenda $20,000. Seorang lelaki dijatuhi hukuman penjara 3 minggu kerana memalsukan sijil pentauliahan penyelia keselamatan. Kementerian Tenaga Manusia MOM menyatakan tindakannya itu menjejas dengan serius isu keselamatan. Ko Wei Hin memalsukan sijil-sijil bagi para pekerja warga asingnya supaya mereka boleh bertugas sebagai penyelia keselamatan tanpa menjalani sebarang latihan atau penilaian rasmi.
Ko memegang jawatan sebagai pengarah di syarikat Wang Sheng Design and Build. Syarikat itu juga mengerahkan para penyelia keselamatan ke firma-firma lain bagi projek binaan. Dokumen-dokumen palsu itu ditemui semasa satu pemeriksaan yang dijalankan oleh MOM. Sejak 2021, 15 individu telah didakwa dan dipenjarakan kerana memalsukan sijil.